Apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Mustahil. Lawannya iaitu khianat. Nabi tidak khianat. Dah bagi dia pegang amanah tu betul-betul. Hak benda kita jangan buat. Sebab tu dia turun kepada tradisi orang Arab, lebih-lebih lagi Badawi. Kalau kita bagi dia jadi pakcik, kita habaq orang boleh masuk. Bangunan ni macam ni. Tak sampai merayu lah kat dia. Tak sosogok lah dia tak akan berganjang. Tu perangai. Kan? Kalau kita kata, okey, aku nak masuk, tak boleh. Nak masuk tak boleh. Keluar huluk dia. Dia tak akan terima Badawi. Tu perangai Badawi. Tapi kalau Nabi bukan Badawi. Nak cerita bagi sikap pendirian kita bila diberi amanah, walaupun diuji dengan berbagai-bagai orang kata kemewahan dunia depan mata, tetap juga pertahan. Kalau Nabi jual agama ni, habislah kita. Tak tahu apa jadi kita ni umat dia 1400 tahun yang ke belakang ni. Sebab tu apa tawaran dunia yang mai pada Nabi ditolak mentah-mentah kerana dah sayang ke umat dia yang akan datang. Yang tu nak Lah ni kalau ada tawaran nak jual tanah lah, bagilah kat aku. Kan? Jaga anak cucu akan datang. Pasal apa? Saya tidak galakkan tuan-tuan jaga tanah jika kalau terdesak sangat tu tawakal Allah. Sebab dah ni pada diri saya sendirilah. Bahasa yang kalau ikut sejarah tok nenek moyangnya tu, saya sembang dengan ayah saya. Kata, Semangui ni tok nek punya dulu. Semangui tok nek punya, begitu jipa. Oleh kerana tok saya ni, tok yang mak ayah saya ni merupakan anak perempuan, dapat kata tu banyak kat anak lelaki, dapat perempuan anak perempuan 10 ekor macam tu je. Hal lain semua dapat kat anak lelaki. Okey. Tu dia. Lepas tu bila orang main Semangui, main duduk, ya jual apa cara jual, bagi cara bagi, tu cerita lama lah tu. Cerita lama lah. Lepas tu yang akhirnya sekarang ni saya hanya ada rumah sendiri dan tapak rumah sendiri. Nak harap hak ayah, hak keturunan waris-waris pusaka tak ada dah. Sebagai satu contoh, kalau nak cerita harap tu, lepas tu saya tak galak jual tanah. Beli tanah tak apa. Jual tanah jangan. Walaupun kepada non-muslim lah. Kalau sesama adik-beradik tak apa lagi kalau keperluan. Saya tengok macam cara kuasa dalam geran tu. Nama saya, anak lelaki, tanah setengah ekor, 1/169. Dia 1/169 berapa inci? Tak tahu. Tidak. Nak abang bagi, kalau lah kata kebanyakan generasi kedua ketiga ni macam kan saya kan, atas saya dengan orang kata generasi ayah dengan generasi tok wan ni, kebanyakan kita dapat harta dalam bentuk pusaka. Kan? Ya. Yang bukan kita rendah terokong bukit macam orang tua-tua dulu. Betul kan? Yang generasi kedua ni dapat banyak. Sampai macam saya ni, anak saya tak ada apa dah. Sampai dekat satu lah kan, 1/169. Nak buat apa? Sampai disebutlah. Ni depa yang edit dia rakam. Potong balik ni. Dapat rakam. Ayah saya kata kat saya, ni sekadar selingan hang pergi cari makan kot lain macam tu. Hang cari makan kot lain. Sebab dalam ramai adik-beradik ni, saya di antara yang angkutan rezeki tu bernasib baik. Maksudnya nasib baik. Yang boleh pergi universiti pun hak ni lah. Hak yang nampak orang kata boleh cari makan sendiri pun hak ni lah. Ada abang tu saya fikir lah. Yang tak boleh adik-adik pun ayah nampak hak ni. Jadi bila macam tu, ayah kata hampir cari makan kot lain lah. Waktu bercara kuasa, ayah tak pergi letak nama saya dalam geran. Saya kata bukan saya nak tahu dah. Saya kata saya nak campur tangan. Senang kalau jadi apa-apa masalah. Sebab nama saya ada. Kan? Nak harap 1/169 tu 4 inci cengkai. Bukan dia lah. Baik. Jadi itulah cerita dia. Kalau boleh jaga amanah yang diberi kan. Jangan khianat. Baik. Lagi, dalil Rasul itu amanah. Dalil mereka amanah ialah jika mereka mengkhianat, nescaya kita turut disuruh mengkhianat supaya kita melakukan perbuatan seperti mereka. Sebab kita ni umat Nabi, kita ikut Nabi. Kalaulah ada arahan suruh khianat, Nabi khianat, jom kita ikut. Memang kerja kita ikut Nabi. Sebab Nabi bawa jalan selamat. Kenapa? Kalaulah kata khianat tu selamat, dengan kita selamat habis. Sebab tu tidak layak, mustahil ada sebab khianat bagi Nabi. Dan menyuruh kita mengkhianat tidak sah kerana Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyuruh dengan kejahatan.
Boleh kita habis tajuk ni pelan-pelan. Kau observatif abang. Dah. Tu semangat bagus. Allahu akbar. Allah. Baik, yang ketiga tabligh. Artinya menyampaikan apa yang disuruh. Ulang balik. Artinya menyampaikan apa yang disuruhkan mereka, menyampaikannya kepada makhluk. Pasal pada sebut makhluk sebab Nabi dan Rasul-Rasul menyampaikan risalah Allah bukan sekadar pada manusia sahaja, termasuk juga dengan jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin kata dalam surah Jin, kami dengar orang baca Quran, manusia baca Quran, ajaba, kami rasa terpegun, kami rasa hebat. Tu kata jin. Baik, sambung lagi. Saya punya apa? Kan dah. Kan dah punya. Bunyi sama. Tak apa, saya tutup lupa. Bunyi yang sama. Baik, habis. Jadi, kalaulah tabligh ni, tabligh menyampaikan, Nabi SAW tidak akan menyampaikan benda yang datangnya daripada wahyu. Mesti ada wahyu. Okey, baik. Pergi kepada bahagian wahyu. Mengaji laju hari ni. Apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasul itu terbahagi kepada 3. Ya. Baik. Bulatkan 3. Itu wahyu dia. Ya. Yang pertama, Allah Ta'ala menyuruh supaya tidak menyampaikan kepada makhluk, maka tiada harus bagi mereka menyampaikannya. Ni ayat pasapah ni. Allah tak suruh sampaikan. Tak suruh sampaikan. Maka Allah suruh. Jadi cerita dia ginilah. Kalau kita nak bagi senang faham, aku pesan kat jangan abang kat siapa. Macam tu tak? Ya. Aku pesan kat jangan abang kat siapa. Dia kurang macam tu lah maksud dia. Arahan terima, tapi tak kat hang saja. Baik. Maka tidak harus bagi mereka menyampaikannya. Yang kedua, Allah memberi pilih kepada mereka, maka harus bagi mereka sama ada hendak menyampaikannya atau tidak. Ni kategori yang kedua ni, pilih. Maknanya Nabi bebas. Hang rasa sesuai nak habaq. Rasa sesuai tak habaq, jangan habaq. Macam tu. Baik. Yang ketiga, Allah menyuruh mereka menyampaikan kepada makhluk, maka mereka menyampaikannya kepada makhluk dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Itu dia. Jadi ini jenis-jenis yang bahagian yang ketiga. Allah menyuruh menyampaikan kepada makhluk, maka mereka menyampaikannya kepada makhluk dan mereka tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Jadi ayat ni nak habaq apa? Nak habaqnya bahasanya apabila arahan Allah suruh Nabi menyampaikan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, maka di antara ayat yang pertama yang turun selepas turun wahyu apa dia? Ya ayyuhal muddathir dan juga ya ayyuhal muzammil. Dua ayat tu yang menyuruh apa? Sampaikan kepada makhluk yang lainnya, termasuk juga manusia. Tengok ayatnya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Apa maksud qum fa'anzir? Wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Qum, bangunlah. Fa'anzir, beri peringatan. Maka dengan adanya ayat ini, arahan baca di Gua Hira tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah ayat turun diangkat Nabi menjadi Nabi. Wahyu turun. Ada dia habaq tak suruh cerita ke orang lain? Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Itu ayat yang menunjukkan Nabi diangkat menjadi Rasul, belum lagi diangkat menjadi Nabi. Sebab tidak ada arahan suruh menyampaikan pada orang lain. Faham tak? Ya. Okey, baik. Selepas itu datang ayat ya ayyuhal muddathir, wahai orang berselimut dah lari takut. Selimut kata
Okey, bila dah takut tentang selimut, maka datang malaikat atau wahyu pula, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangunlah kamu. Bangunlah, suruh bangkit. Fa'anzir, berilah peringatan. Nampak? Ya. Dalam ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara mara kamu yang hampir. Sebab tu orang pertama masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah. Nampak? Tugas Rasul sudah bermula. Sebelum tu tak ada apa pun. Nampak tak? Bermakna ada berlaku perbezaan bila Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan bila Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Okey, baik. Seterusnya. Ayat tadi dia sambung apa? Wa rabbaka fakabbir. Kan? Ngapain berlaku ayat tu? Apa maksud dia? Wa rabbaka, dan Tuhan kamu. Wa rabbaka kan? Ya. Dan Tuhan kamu, fakabbir, maka kamu besarkanlah ya. Daripada ayat tadi, wa rabbaka fakabbir, Allah Ta'ala, ulama-ulama mengambil ayat itu menjadi dalil kepada orang yang nak mulakan sembahyang wajib dengan takbiratul ihram. Nampak? Sebab tu kita nak mula sembahyang, kita sebut Allahu Akbar. Dan lepas tu ada lagi ayat, wa thiyabaka fatahhir. Tak tahu. Thiyabaka, pakaian kamu, fatahhir, maka sucikanlah. Menjadi syarat sah sembahyang. Nak sembahyang mesti pakai baju yang suci dan bersih. Itu dia. Sekejap lagi ada tulisan, Ustaz, mesti basuh otomatik macam mana? Itu kita kata lagi. Baik. Basuh tangan confirm dah. Semi auto okey, hak jenis cuci ayam kan. Mesti auto kan. Tak kering dia. Tinggal pejam mata, tidur pun tak apa. Ayat tak melimpah. Okey, baik. Hak tu ceritanya Rabbaka fatahhir. Daripada situ kita nampak Nabi telah diangkat menjadi Rasul dan diarahkan menyampaikan kepada makhluk yang lain. Baik. Dan tidak menyembunyikan sesuatu daripadanya. Bila Nabi dapat arahan tu, kan, ada wahyu yang kena cerita habis-habis, tak disembunyi, walaupun Nabi menanggung risiko dengan tindakan manusia. Sebab tu Nabi panggil kepada orang-orang Quraisy berhimpun untuk menyatakan bahawasanya aku ni adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kamu, yang untuk mengajak kamu beriman dengan Allah. Yang pada peringkat awal Nabi kata apa? Nabi kata, seandainya aku ceritakan di belakang bukit ni akan ada musuh untuk menyerang kamu, kau percaya tidak? Semua orang Quraisy kata percaya. Dan percaya pasal apa? As-sadiqul amin, tiket yang tidak pernah tercalar dengan apa-apa kes, yang benar lagi amanah. Itulah tiket yang besar dari Nabi. Sampai orang bukan Islam, kafir Quraisy pun percaya habis-habis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia cakap? Itu ayatnya, jika aku katakan, andaian tu pun percaya, walaupun tak ada. Tapi bila cerita aku adalah Rasul Allah, mengajak kamu beriman dengan Allah, ayat dia apa? Taballaka ya Muhammad, celaka Muhammad. Hilang dah sanjungan. Nampak tu risiko yang lebih tanggung. Faham tak? Dengan keadaan tugas menyampaikan risalah Allah ni teramat berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan macam itu Allah Taala bantu Nabi. Nampak? Tu dia. Habislah kita tahap yang 3 perkara tadi. Baik. Contohnya, ada tak perkara yang kita boleh buat contoh? Allah Ta'ala menyuruh supaya tidak menyampaikan yang ni, barangkali hak tadi lah kot Gua Hira tadi ni, kan, supaya kita nampak balik. Ya. Yang keduanya, Allah Ta'ala memberi pilihan kepada mereka, maka harus bagi mereka sama ada ketika hendak menyampaikan ataupun tidak. Baik, tak apalah, walau macam mana pun pada saya 3 perkara ni agak tidaklah menjadi masalah kepada tuan-tuan dan puan nak faham kan? Sebab saya dah cerita secara sekali lalu, secara tak langsung, benda yang saya cerita dah masuk dah benda-benda dalam yang 3 perkara tu. Okey. Mustahil lawannya iaitu menyembunyikan apa yang tersebut. Baik. Yang inilah orang kata cabaran kepada pendakwah-pendakwah. Orang yang bila berdepan, tak kira mana-mana agensi pun, kan, mana-mana orang kata kaki tangan awam pun,
bila berdepan dengan keadaan benda yang nampaknya ada unsur yang tidak baik, ada majlis ada unsur maksiat, ada majlis yang tak elok dalam perkhidmatan dia, nak tegur susah. Faham tak? Ya. Menyampaikan itu wajib. Walaupun berat. Oh, payuh jadi orang yang reti yang alim ni. Kan? Bukan alim pandai baca kitab dah. Kalau kita tahu hukum tu, tak cerita. Sebagai contohnya dululah, ada ustaz berita yang saya cerita dah, nak pergi kenduri tu, pergi tengok ada bersanding. Dia tak. Bila kata ada bersanding tu memang dalam keadaan yang melanggar syariat, maka dia kata apa? Haram makan selagi tak tegur mengkuih. Bila haram makan selagi tak tegur, kita akan ni pengantin ala diraja. Dia makan tentu pun bersanding pun tentu. Kan? Lagi lama dia makan, lagi lama dan bersanding. Boleh tak? Jadi hal tu susahnya nak cakap dah ni. Pada saya lah, buahlah rumah setakat 2 kursi tu, buahlah rumah. Rasa ruang tamu tu cushion tu buat keluar, buah kursi pengantin lah tu. Kan? Boleh buat insya-Allah kalau dah. Kan? Boleh insya-Allah. Sebab lah ni yang kata tayangan pengantin bukan setakat depan rumah. Sampai tepi jalan pun boleh buat pengantin. Pergi sampai tepi jalan. Atas kat kenduri pengantin banyak. Tak salah macam tu. Tak salah. Takut orang tak kenal cari rumah tak jumpa. Tak salah. Yang penting sekarang ni nak kita nak repair masyarakat kita, nak perbaiki masyarakat kita makan masa. Sebab lah ni orang lebih suka ikut adat daripada ikut syariat. Hak benda tu tak dituntut pun. Yang dihabang dia kata aulim walau bisyar. Buatlah kenduri walaupun sekok kambing. Dia habang sekok kambing tak cukup, tu kena kekoh boleh buat bagi besar. Tak apalah buat bagi besar, tapi dalam keadaan kemampuan buat bagi elok. Benda-benda yang tak sepatutnya ada, janganlah ada. Benda yang patut ada bagi ada. Macam tu cerita dia. Baik. Dalil tabligh itu bahawa jika mereka menyembunyikan sesuatu yang disuruh jika mereka menyembunyikan sesuatu yang disuruh menyampaikannya, nescaya kita disuruh menyembunyikan ilmu kerana kita disuruh mengikut mereka. Sama juga macam tadi. Sekarang ni Nabi menghebahkan ilmu, memperkenalkan Allah kepada umat dia. Maka kalau Nabi ni sembunyi, dapat simpan, tidak akan berlaku ilmu tu sampai kita hari ni. Tok guru besar-besar dia mengajar anak murid dia. Anak murid dia yang hebat-hebat ni dah saling tobik tulis kat kitab huraian dia, balik tidur. Tak garang kita dah, tak mengajar dah. Tok guru dia mati, anak murid dia mati, dah kita apa jadi? Kita berada dalam keadaan kejahilan yang amat sangat. Kejahilan yang amat sangat. Sebab tu proses nak mengaji ni, harapan saya kalau boleh belajar sampai boleh mengajar. Takat mana yang boleh. Dia bukan duduk di maktab ni. Tak nak habang bagi sekurang-kurangnya faham untuk diri sendiri, boleh cerita ke anak, abang, adik. Badanlah. Dah nak kata nak buka kitab tak erti. Aku pergi belajar ni ustaz cerita gini. Sampaikan. Jangan perak ilmu tu dalam kitab minggu depan mai pula. Bulan depan mai pula. Buka-buka tak mana Kalau tak guru tak jatah mana tu boleh tahan juga. Pasal apa? Ngajak banyak tempat terlupa tanda tarikh. Kan? Baca-baca kitab ustaz baca dah. Baca-baca ustaz baca dah tak mana. Tapi kalau hak ni tu tak mana. Nampak sangat tak buka dah. Tak apa, dia kata ustaz dapat pahala mengaji pun jadi ya. Baik. Sikit lagi. Dan tidakkan menyuruh kita menyembunyikan ilmu itu tidak sah, kerana orang yang menyembunyikan ilmu itu dikutuk. Tu dia beratnya kita. Bila mengaji reti faham, macam saya kat sekolah tu macam-macam cabaran lah, walaupun sekolah. Kan? Macam-macam nak kena habang. Macam-macam nak kena tegur. Bahasanya tanpa jemu, tanpa bosan lagi hidup. Kalau ikut hati tu, tak larat nak habang lah. Baik, tak apa. Orang kata berbuih bulut-bulut dah. Cuma tak kejang je lagi. Tak kejang? Bukan stroke. Minta maaf kalau ada sini. Dah jatuh tu gede-gede berbuih mulut. Tak lagi kipas. Elok balik.
Baik, sambung lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sabitlah bagi mereka menyampaikan, dan apabila sabitlah mereka menyampaikan, maka mustahillah mereka menyembunyikan. Maka dalil ini terang dan jelas kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dihafaz, dipelihara, ditulis dan dihebahkan oleh para sahabat-sahabat. Berlaku generasi sampai generasi sampailah kita hari ini. Yang saya baca depan ni juga merupakan salah satu daripada tugas Nabi-Nabi menyampaikan kepada umat manusia selagi ada dunia ni, insya-Allah. Selagi ada hayat, selagi ada kedengaran, ada kemampuan. Mudah-mudahan. Jadi itulah cerita dia. Sebab itulah kalau kita tengok berlakunya perkembangan ilmu dengan belajar dan mengajar. Mesti. Itu syarat dia. Takkan pergi belajar, tak mengajar, dalam bentuk erti kata tak formal. Mengajar atau cerita. Ni akhlak yang patut anak-anak reti. Ni ilmu yang patut anak-anak tahu. Ni ilmu yang patut. Dan kadang-kadang ilmu ni pula perlu diulang-ulang, disebut-sebut. Pasal apa? Manusia lalu lupa. Sebab tu tak jangan. Ni bawa motor elok-elok nak. Jangan laju-laju. Baik. Dan ada satu hamba Allah yang marah saya sebab buat kereta laju. Yang tu saya hampir dah jumpa muka dia, saya tak tahan, tergelak. Dia jumpa saya, dia tahan saya, dia salam, dah tutup tangan saya kat cermin kereta. Tung. Dalam kereta tu. Allahu Akbar. Masa nak main Pak Nibung ni, lebih lama dah lah. Saja nak habang lagi ya. Dia empuk dengan Tapi keledar dia. Bukan tapi keledar. Saya potong dia. Lepas dia potong dia ligas saya. Ligas saya petrol pilat memang tak boleh fee dah. Dia duduk belakang kanan saya. Lepas tu saya pun buat turun cermin dekat. Oh pakcik kau kenal kan? Dia salah dia tak lepas tangan saya. Saya duduk turun cermin tak habis. Dia pegang, dia tanya. Dia tanya dengan saya kat cermin. Oh saya faham dia marah saya potong dia. Saya potong dia dah keadaan terlampau hampir saya dengan dia. Allah, kesian pakcik tu. Tak apa, itu tak masuk dalam buku. Baik, sambung lagi insya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang keempat, fatanah. Fatanah. Artinya cerdik. Dengan sekira-kira mereka mampu mematahkan hujah pihak lawan dan membatalkan segala dakwaan mereka yang palsu. Mereka tu bukan mereka Nabi, mereka lawan dia tu. Lawan dia. Jadi sifat yang wajib ada pada Nabi dan Rasul-Rasul cerdik. Mesti mau cerdik. Bila berhujah, dia ada apa? Hujahnya kuat boleh lawan patah hujah kawan tu. Kalaulah hujah mulut tak lepas, dia ada mukjizat lain. Mukjizat yang tu tolong Nabi ini seperti mana yang berlaku kalau berhujah zaman Nabi Musa AS. Berhujah ni jenis berhujah lah, pernah puas hujah, tapi jenis yang masa ketika itu Firaun kuat main alisi sihir. Jadi nak lawan kepada sihir ni, kena lawan dengan sihir juga. Bukan sihir juga, lawan dengan mukjizat. Zaman Nabi Muhammad, zaman manusia dah cerdik, perlu kepada IQ yang tinggi, berhujah petah. Sebab tu Quran turun dengan kehebatan bahasa, dalamnya penuh dengan logik-logik akal kalau mereka kaji. Sebab tu baru ni saya dengar satu ceramah Tuan Guru, dia sebut dalam Quran ada ayat suruh, ada ayat larang, ada ayat hukum, ada ayat perubatan, ada ayat psikologi, macam-macam ayat. Kan? Bila dia sebut begitu baru fikir balik, bagaimana kita tengok Imam Ghazali rahimahullah menapis ayat Quran ni, dia susun balik, dia cetuskan ilmu mantik. Tu Imam Ghazali. Kalau siapa mengaji di bahagian falsafah, jumpa lah benda ni. Dengan cara menyusun ilmu mantik ni, itu teknik kita bercakap supaya kita mengatur kata-kata kita agar tidak salah. Bercakap dengan satu, jangan sampai tersalah. Itu gunanya ilmu mantik. Baik. Jadi cerdik ni kena ada lah. Memang bukan kena ada, wajib ada supaya apa yang disampaikan boleh dipatahkan. Yang paling simple kita tengoklah kecerdikan pada Nabi Ibrahim AS kan. Dah ayah dia pembuat patung berhala, dia cari makan. Baik. Lepas tu dia tengok-tengok dalam keadaan dia fikir-fikir, berhala ni depa sembah tak ada mendapat mana manfaat pun. Baik, maka dia ketuk pecah patung berhala yang akhirnya sangkut kapak tu kat tangan hak yang paling besar sekali kan. Nampak ni logik akal paling kita nampak macam lekeh tapi hebat. Kan hebat.
Okey. Bila dipanggil dia, kenapa kamu pecahkan batu berhala? Kenapa musnahkan Tuhan kami dan sebagainya? Apa yang berlaku? Dia kata siapa yang bagi pecah? Cuba tengok sekarang senjata tu ada kat siapa? Dekat tokong yang besar. Yang besar. Tu ada kat tokong. Kat tangan dia tu. Dia sangkut kat situ. Baik. Apabila sangkut kat situ, kan? Dia kata tu ada kat tangan dia. Tanyalah dia. Macam mana patung lain boleh pecah? Agak-agak masa tu nak jawab ke mana? Soal jawabnya tak panjang. Kan? Siapa buat? Tengok kapok ada kat tangan siapa? Lepas tu siapa yang ada kapok kat tangan dia, tolong tanya dia. Dia kejip pun tak. Bila macam tu, okey, agak-agak orang kafir masa tu nak kata apa, kan? Dia mesti bila nak jawab tu tukar balik. Macam mana aku nak tanya dia? Dia patung macam tu nak jawab tak boleh. Sebelum nak jawab tu dah fikir dah. Kan? Fikir dah tengok. Menggerakkan akal manusia berfikir macam nak berhujah. Last sekali cara-cara bodoh tangkap humbal api. Habis cerita dah. Sebab tu orang kata minta maaf lah. Dalam suasana yang panas ni kan. Orang goreng pisang tengah panas ni. Kan? Tolong bercakap dengan perkataan yang tidak menyakitkan hati. Boleh faham tak maksud saya? Okey. Yes. Maksud saya tolong jaga akhlak sebagai seorang Islam. Tak kira lah belah mana pun, jaga akhlaknya. Bercakap jangan menyakitkan hati. Kalau nak bercakap biar ada fakta dan bukti. Dan jangan condemn orang lain. Faham tak? Jangan condemn orang lain. Terima tak terima tu cerita lain. Lepas tu bercakap dengan ilmu, bukan dengan emosi. Siapa bercakap dengan emosi memang sakit berkeli. Okey lah, lah ni hang cerdik sangat hang kenal ni Pak Manjang. Kita tak mau macam tu. Okey. Sekiranya jaga adab-adab. Saya sebut ni jaga adab-adab ni dari segi akhlak Islam ni. Tuan-tuan pergi mana pergi lah, tak ada masalah. Kan? Pertamanya bercakap dengan kata-kata yang baik. Berhujah di atas dasar ilmu pengetahuan. Bukan daripada sumber yang tak tahu mana halau. Okey. Yang ketiga, yang tu kita kena ada akhlak tu. Ada akhlak kita. Dan seandainya orang tidak terima kita tidak peluang masuk, jangan paksa. Okey? Sembang tak ada masalah. Bagi salam, okey minta maaf lah kami tak mau terima abang ni. Lepas bulan 6 esok boleh mai. Contohnya gitu. Mai lah pula. Itu ada kenduri rumah aku. Tak apalah, yang penting jaga akhlak tu. Tak mau nanti kita sesama Islam, kita berbalas sama kita dengan sebab perkara yang sedikit. Faham tak? Menyatakan kebenaran itu wajib dan fardu. Bercakap dengan cara akhlak yang mulia juga wajib. Jangan bercakap sekali-sekali perkataan-perkataan yang tak baik. Baik, sambung lagi. Mustahil lawannya itu bodoh. Ni kitab ni rangkai banyak ni. Baik. Dalil cerdik faqana, iaitu jika mereka tidak kecerdikan, nescaya mereka tidak mampu berhujah dengan sekalian lawan mereka. Yang demikian itu mustahil. Mustahil bagi Nabi dan Rasul. Kerana Allah menyatakan bahawa mereka telah mampu berhujah menentang sekalian lawan. Dengan itu sabitlah kecerdikan mereka. Dan apabila sabit kecerdikan, maka mustahillah mereka itu bodoh. Baik. Kalau ikut orang kata dialog yang berlaku antara orang kafir Quraisy ni memang banyak lah. Tapi maknanya saya ambil nasihat Nabi Ibrahim tu bagi senang nampak. Faham tak? Bagaimana kita nak menyusun contoh bahasanya Nabi SAW dan juga Nabi-Nabi yang lain diutuskan kepada mereka bersama-samanya ada sifat yang wajib bagi mereka. Jadi 4 sifat ni kita dah cerita dah. Kalau kita tengok masa baru 10.35. Kalau nak pergi sikit lagi bolehlah sifat harus bagi Nabi. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini tuan-tuan dan puan sekalian, bila disebut Nabi dan Rasul, dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena faham. Datangnya Nabi SAW dengan satu package arahan Allah. Datang dengan satu package arahan Allah. Sebab itulah syarat kita nak beriman dengan Allah mesti beriman dengan Nabi. Kalau kita tengok balik, bagaimana terjemahan kepada surah
Al-Ashrah, Al-Nashrah. Kan? Salah satu ayat disebutnya wa rafa'na laka dzikrak. Bagi ulama-ulama di Sunni dan merata tempat menyatakan kita tidak boleh mengagungkan Nabi, mengagungkan Nabi sehingga sama tahap Allah. Tak boleh, faham? Itu satu peringatan. Walaupun kekasih dia, tapi mengagungkan Nabi tidak boleh sampai ke tahap sama kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang keduanya, Allah Taala angkat martabat Nabi sehingga disebut dalam ibadat kita. Dalam ibadat kita, okay, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah begini mesti mengucap nama Muhammad. Nampak? Dalam sembahyang. Kalau ikutnya, kan? Kalau ikutnya kita tidak boleh mengagungkan Nabi sampai ke tahap Allah. Tapi dalam masa yang sama menyebut Nabi, Allah Taala muliakan Nabi sampai ke tahap dalam ibadat kita sebut nama hamba makhluk. Faham tak? Yang dibenarkan oleh Allah menjadi syarat sah ibadat. Okey, kalau kita tengok kan, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua kalimah syahadah ni sebut Allah, sebut Muhammad, mesti selari dalam satu ketika baru jadi sah ibadat kita, dan wajib disebut sehari 17 kali dalam sembahyang kita. Tengok bagaimana Allah Taala muliakan Nabi. Baik. Pasal apa? Apabila Allah Taala muliakan Nabi macam tu, kita kena faham Nabi adalah satu makhluk yang istimewa di sisi Allah dan istimewa di sisi manusia, yang tidak ada makhluk lain yang bandingnya seperti Nabi. Sebab itulah bila di awal kenabian, sebelum kenabian, kalau kita baca sirah Nabi SAW, dilahirkan dia terpadam api majusi. Okay. Ketika disusukan dia, kambing dan binatang ternakan lain menjadi sihat dan gemuk. Barakah dan rahmat Allah. Diutuskan menjadi Nabi, syariatnya menjadi rahmat kepada keamanan seluruh jagat, seluruh alam. Dan pada masa inilah mereka yang beriman dengan Allah wajib beriman dengan Nabi. Bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah, wajib diterima secara pakej apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW untuk menjadi orang yang layak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bertikai, tak boleh tinggal satu pun. Dalam ayat yang lain, wa ma atakumur rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul tu fakhudhu, ambil dia, wa ma nahakum anhu fatahu, dan apa yang dilarang tinggal. Sebab tu kita kena belajar hak mana yang disuruh, hak mana dilarang, hak mana yang baik, hak mana yang buruk. Dan Nabi mengajar kita syariat perjalanan hidup bagaimana untuk kita dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau nak dibincangkan lagi apa yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah tu panjang lagi lah. Tapi untuk dia tak sebut di sini, saya sebutlah sebagai salah satu sedengan sebelum kita tutup cerita pada hari ini. Maka kita kena faham bahawasanya tugas Nabi amat berat, dan al-ulama warathul anbiya juga amat berat. Kalau Nabi pernah kena punggai, kena maki, kena caci, kena halau, tidak pelik berlaku pada ulama zaman sekarang kena menyampaikan kebenaran. Nah, dan orang-orang yang macam saya ni, yang macam sebagai penyambung lidah, menyampaikan kewajipan setakat mana yang reti yang boleh, maka tak terkecuali juga dicaci, dikutuk, dicela oleh manusia. Tak pelik, kan? Sebab apa benda ni, bila saya cerita macam tu, ada satu tempat saya pergi, ada hamba Allah, saya bagi salam, tak jawab salam, minta maaf. Ada Islam. Satu tempat yang pula saya pergi, Assalamualaikum, tak salam. Ada pula yang marhaban, Ustaz, mereka akan suka Ustaz duduk sini. Ada yang macam tu, kan? Semata-mata teguran kita satu dua perkara yang menjadi kesukaan dan keseronokan mereka. Saya sebut ayat ini secara umum. Maka hak buat baik ikut cara Nabi tak pelik. Kalau sama-sama Islam kita berbenci, tak pelik. Sebab hidayah Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala pilih nak bagi. Dan ada yang dapat nak ikut Nabi 100%. Ada yang dapat ikut pakai, takat ikut nak pakai sudah, hak baki yang ikut tak penting. Ada yang tak mau ikut langsung. Itu semuanya bukan hak kita manusia. Kerja kita habaq benda yang benar, benda yang betul, ilmu daripada apa yang kita belajar,
Adapun hidayah dan kefahaman itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hari ini saya minta maaf banyak-banyak di atas penyampaian saya. Jika ada salah dan silap, kekurangan di mana-mana, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Ucapkan kepada Fadil Ustaz Jalal. InsyaAllah besok ialah kuliah Fadil Ustaz Jaluddin, InsyaAllah di Masjid Bandar Baru, InsyaAllah. Kemudian hari Ahad Ustaz Ahmad Majdi di Pasir Nibong Tebal. Dan minggu depan di sini Pasir Penganibo, InsyaAllah Fadil Ustaz Badrul Abdul Rahman, kita Riyadus Salihin, InsyaAllah. Kemudian dia nak minta kita sama-sama mendoakan kita punya urusan kita, insyaAllah berkaitan tentang nak lancar satu lagi kelas di Pak Buntak, insyaAllah Jabat Agama. Mungkin Ustaz boleh ulas sikit. Baik, insyaAllah pembukaan kelas paksi di Jabat Agama Pak Buntak sudah sampai kepada 90% pelaksanaannya hasilnya, insyaAllah. Dan kita telah pergi berjumpa dengan pegawai pejabat agama yang mereka bersetuju pada hari Khamis. Kemudian akan berlaku pada minggu pertama dan minggu ketiga. Minggu ketiga Khamis yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Saleh Haji Ahmad, Ahli Majlis Fatwa Perak, Ahli Majlis Fatwa Selangor, Ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang, dan salah seorang pakar rujuk Jakif. Kitab yang kita cadangkan adalah kitab Tafsir Suratul Nur, mungkin Nurul Ihsan atau sebagainya, nanti kita bincangkan untuk guru lah. Tapi perkembangan dekat tu, cumanya kita tidak ambil lagi hitam putih daripada pejabat agama, persepahaman tu lah. Itu yang belum lagi. Tapi secara lisan semua clear dah. Dengan untuk guru pun untuk guru yang bagi tarikh minggu pertama ni, minggu tiga tu. Dan tuan-tuan dan puan tunggulah, sebab yang barangkali akan jadi lebih ramai pada ni. Sebab yang akan pergi mengajinya guru kafal pada Buntar diwajibkan. Jom dah tengoklah imam-imam dan jatuh kuasa masjid. Guru kapal, imam. Yes. Bermakna orang awam terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dewan dalam tu muat lebih kurang 200 ya. 200 lebih kurang macam tu. Di luar tu ramai boleh. Cuma nanti seandainya berlaku lempahan, kita akan angkat skrin lah. Angkat skrin. Tapi bermakna guru kafal kata, hampa duduk kami nak duduk dalam. Siapa awal lah kiranya. Siapa awal lah. Sebab dalam sana dewan ada aircon, di luar tu dewan tu buka, yang bubuhnya tinggi kan. Siapa biasa tahu lah tengok kan. Harap kita lah, harap kita minggu pertama ni boleh buat. Tapi saya tak berani umum lagi sebab kita tidak dapat muktamad daripada pengurusi kita ni. Sebab kita nak pergi ambil tanda tangan serta persepahaman hitam putih antara PTA Pak Buntak dengan pengurusi paksi, supaya apa-apa berlaku lepas ni kita dah ada perjanjian lah. Sebenarnya mereka seronok kita pergi, cuma orang kata jenis virus parasit ni. Saya sebut kelima virus parasit ni. Ataupun bakteria ada yang baik, bakteria yang tak baik ni. Kan? Kalau bakteria yang baik bagus untuk kita perhadaman, bakteria yang tak baik bagi kita cerit. Bahasa kasar sikit lah. Cuma nak beritahu dari segi undang-undang, kita ikut prosedur betul dan kita berada di jalan selamat, insya-Allah. Matlamat kita tak lain tidak bukan adalah menjauhkan manusia daripada kejahilan, mengajak manusia kepada ilmu dan menjauhkan manusia daripada kejahilan. Itulah kerja Nabi, mengajak manusia supaya kenal Allah, beramal kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Fadil Ustaz Jalal. Itu di antara perkembangan kita lah, insya-Allah. Dan berkenaan tentang dewan kita ni, insya-Allah dalam masa terdekat lah. Saya dimaklumkan apa orang yang akan buat wiring tu dia orang dah datang pada Isnin lah itu.
Jadi insyaAllah dalam masa yang terdekat mungkin kita akan laksanakan penambahbaikan untuk dewan kita ni. Cuma kita ada sedikit masalah tentang sangka Power M ni. Orang yang janji tu tak bagi-bagi lagi. Itulah. Jadi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan berjalan dengan lancar jugalah. Jadi itu saja perkembangan tentang kelas kita, insyaAllah. Dan seperti mana yang Saudara Syamsul maklumkan pada minggu yang lalu berkaitan tentang isu Dewan Masjid Bandar Baru, yang itu pun janganlah tuan-tuan bimbang berkenaan tentang kelas kita di Paksi Bandar Baru. InsyaAllah benda tu dalam perbincangan kami jugalah dengan pihak masjid. InsyaAllah buat masa ni kita akan stay akan berada di Masjid Bandar Baru lah, InsyaAllah. Jadi saya jemput Ustaz untuk bacakan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يدفعنا شر محروما ولا مكرونا. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bacaan kepada siapa yang ada order kita kat siang, boleh bagi masa insya-Allah.